Assalamualaikum, saya Aisyah ingin membentangkan tentang kedatangan kuasa barat ke Sabah. Yang pertama, mari kita lihat tentang latar belakang Sabah. Jom kita tengok video ni dulu. Jom kita usah latar belakang Sabah. Nama Sabah berasal daripada sejenis pisang yang bernama Sabah. Pisangnya bukan main, bukan cobaan. Masyarakat di sekitar pantai barat Sabah ni dulu menanam pisang ini sebagai makanan. Yap, masyarakat pantai barat Sabah memanggil pisang itu sebagai pisang Sabah. Tetapi ada juga segolongan masyarakat Bajau yang memanggil pisang ini sebagai Jabah dan bukannya Sabah. Tu apa? Itu Pulau Borneo kan? Kepulauan Borneo ni lah terletaknya Sabah. Dan sekarang ni Sabah dikenali sebagai negeri di bawah bayu. Antara pertempatan di Sabah ialah di persisiran pantai, lembah pantai, sungai dan juga pertempatan di kawasan pedalaman. Terdapat 30 kumpulan etnik di Sabah. Kadazan Dusun, Bajau, Melayu Brunei, Murut, Suluk, Orang Sungai, Kadayan dan Bisaya. Sekian, tamat latar belakang Sabah. Sudah lihat gambar video tadi? Jom kita lihat video yang kedua, iaitu tentang sistem pemerintahan Sabah sebelum kedatangan Barat. Jom kita tengok sistem pemerintahan Sabah sebelumnya kedatangan Barat. Sistem pemerintahan Sabah yang pertama adalah sistem masyarakat yang menggunakan sistem ini ialah Kadazan Dusun, Murut dan juga Bajau. Dalam sistem ini, adat menjadi kawalan sosial politik yang berkesan. Dalam sistem ini, masyarakat ini mempunyai pemimpin yang dikenali sebagai orang tua. Ya, orang tua ataupun dikenali sebagai ketua kampung. Kerana untuk aku sebagai ketua kampung, sebagai pemimpin utama kerana untuk menyelesaikan masalah tempatan. Lagi satu sistem pemerintahan mengandungi tukang adat dan majlis kampung Majlis kampung membantu orang tua dalam pengurusan adat dan kehidupan seharian. Tukang-tukang adat pula memastikan bahawa upacara adat dilakukan dengan betul bagi mengelakkan bencana Bagi masyarakat Bajau di pantai timur Sabah, pemimpin dikenali sebagai Mat Doa yang menjadi pelindung adat resam dan kepentingan. Sistem pentadbiran Sabah yang kedua ialah sistem kebebasan ini dijalankan di kawasan-kawasan di mana kuasa Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu menjadi lemah dan tidak berkesan. Sistem ini berlaku pada abad ke-17 dan 18. Sistem ini bergantung kepada kemampuan seseorang individu untuk memerintah kawasannya. Ready to shoot? Sistem kebebasan ini muncul sebab berani dan kepewaraan mereka. Tokoh-tokoh ini menentang kewibawaan Sultan di kawasan mereka. Lepas tu, diorang ni sebenarnya keluarga daripada Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei tau. Mereka juga mempunyai undang-undang tersendiri dan tidak mengiktiraf kuasa lain. Hebat kan? Dan mereka juga berkuasa dan bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Sekarang tibalah masa untuk kita tengok bentuk pentadbiran barat di Sabah. Hate about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. Apakah bentuk perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British di Sabah? Boleh, okey. First kali kita kena faham Piagam Diraja telah memberikan kuasanya kepada SPUB yang telah ditetapkan oleh British. British juga telah mengiktiraf SPUB sebagai wakilnya untuk meluaskan kuasa ke Sabah. Maksudnya, di bawah pengaruh kuasa British ada banyak syarikat atau kumpulan kecil yang telah dianggotai oleh pelbagai ketua yang telah ditetapkan oleh British. So, ada 4 syarat yang SPUB kena ikut bagi menerima Piagam Diraja. Yang pertama, SPUB perlu menerima penasihat British. Yang kedua, SPUB perlu memelihara adat, agama dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh British. Okey, dan kita nampak kat sini SPUB sendiri nak jadi pemerintah. So dia kena jadi adil dan sama kepada rakyat di negeri Sabah untuk kemajuan yang lebih jitu di masa hadapan. Yang ketiga, SPUB juga perlu melantik pegawai tadbir yang hanya diperakui oleh British sahaja. So, kita tak boleh semana-mana ataupun SPUB tak boleh pandai-pandai diorang je nak lantik pegawai tadbir. Diorang
dilantik pegawai takwil hanya diperakui oleh British. Dan yang terakhir sekali, SPUB tidak boleh menyerahkan Sabah kepada kuasa asing seperti Siam, Perancis, Burma dan sebagainya tanpa izin British. Itu je sebenarnya piagam kuasa di British. Oh, boleh saya tambah sikit tak? Okey, ada dua matlamat SBUB. Matlamat SBUB yang pertama ialah pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumber-sumber di Sabah untuk membangunkan ekonomi Sabah. Yang kedua, untuk mengekalkan dan melindungi hak-hak masyarakat tempatan di Sabah. Melalui piagam yang telah Zafran katakan tadi, SBUB kini telah mempunyai kuasa yang sepenuhnya untuk mentadbir Sabah. Sir Rutherford Alcock menjadi Presiden Utama di Sabah, manakala Alfred Dan dilantik sebagai pengarah urusan. Kuasa sebenarnya dekat London. Tetapi di Sabah ini, sistem biokrasi yang diterajui oleh Gubernur dibentuk bagi mengawal keuntungan syarikat. Dan akhir sekali, Gubernur pertama Sabah ialah William Hood Treacher, iaitu pada tahun 1881 hingga 1887. Betul tak Zafran? Betul tu. Terima kasih Zafran kerana memberi kerjasama. Sama-sama. Bye-bye. Bye. Untuk pentadbiran barat yang ketiga ialah SBUB telah melakukan sistem residensi di Sabah. Pada tahap awal hanya ada dua sahaja residensi, iaitu di Pantai Timur dan Pantai Barat. Residensi di Pantai Timur berpusat di Sandakan, manakala residensi di Pantai Barat berpusat di Jasultan. Okey, tiba-tiba kan pada tahun 1922 residensi dah jadi 5 daripada 2. We got residensi Kudat, residensi Pantai Barat, residensi Pedalaman, residensi Pantai Timur dan residensi Tawau. Yes, semuanya membentuk 17 daerah. Setiap residensi diketuai oleh residen, manakala daerah pula diketuai oleh pegawai daerah. Dan pegawai daerah dibantu oleh penolong pegawai daerah. Pada kebiasaannya, residen, pegawai daerah, penolong pegawai daerah adalah bahasa Inggeris atau Eropah. Okey, jom kita usah cara macam mana bentuk pemerintahan Sabah, iaitu pengekalan institusi peribumi di Sabah. Bagi menjamin kecekapan pemerintahan, SBUB telah membahagi ketua-ketua peribumi pada dua bahagian, iaitu kepada ketua yang tak diakui dan ketua yang diakui. Ketua yang tak diakui tidak dibayar gaji, manakala ketua yang diakui dia ada dalam sistem pentadbiran dan juga dibayar gaji. Yang kedua, iaitu kita kena kenal institusi peribumi yang utama, ada 3, ialah institusi anak negeri, ketua kampung dan mahkamah anak negeri. Ketua bergaji akan memelihara keamanan dan peraturan serta mengutip cukai kepala dan mentadbir keadilan. Orang-orang kaya pula membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran pada peringkat daerah. Yang terakhir, ketua anak negeri dilantik menjadi hakim di mahkamah anak dalam menjaga keamanan daerah, mereka pungut cukai dan urus pentadbiran pengadilan. Aisyah, buat apa tu? Saya sekarang ni tengah baca tentang pentadbiran berasas kaum, iaitu salah satu pada bentuk pemerintahan SBUB di Sabah. Pentadbiran berasas kaum ini mestilah berasaskan peribumi di Sabah. Selain itu, pentadbiran ini dikenali sebagai pentadbiran ini juga memberikan kesan kepada pentadbiran kerajaan peringkat tempatan. Akhir sekali, ketua-ketua etnik dipilih berdasarkan kepakaran dan personaliti. Yang gimana tu? Sini saya nak cakap. Dekat dalam bentuk pemerintahan barat ni, last sekali ialah perundangan. Dalam bentuk ini, British menggunakan undang-undang barat dan juga tempatan. Mahkamah Anak Negeri dan Mahkamah Magistrate diwujudkan dalam sistem perundangan. Mahkamah Magistrate telah menggunakan undang-undang barat. Mahkamah Magistrate telah diadili oleh pegawai daerah. Akhir sekali, Mahkamah Anak Negeri pula telah diketuai oleh Ketua Anak Negeri. Jom kita layan sama-sama video tentang kesan pentadbiran SBUB di Sabah ini. Jom. Pentadbiran SBUB di Sabah ada 2, iaitu kesan ekonomi dan kesan sosial. Jom kita tengok kesan ekonomi. Pertama ialah modal dalam perlombongan. SBUB telah membawa masuk pemuda Eropah yang memperkenalkan teknologi baru dalam menombor emas.
Seterusnya, modal dalam segi pertanian komersial. SBUB telah melakukan pelaburan dalam penanaman tembakau. SBUB telah melabur modal dalam penanaman getah di pengayah Sungai Labur. Seterusnya, teknologi terowong Tanjung Kubong Labuan pernah menjadi tempat pelombongan arang batu. Ini bila teknologi dalam sektor pertanian. Ada kilang. Ketiga, buruh. SBUB telah menggalakkan kemasukan orang Cina untuk berlombong di Sabah. Dari segi pertanian juga, buruh dari Cina dibawa masuk ke Sabah untuk bekerja di dalam tembakau. Yang keempat, skala besar dan bercirikan ekspor. Dulu, banyak kawasan taburan penanam getah di Sabah pada tahun 1909. Kelima, perundangan ataupun tanah. Keenam, jabatan dan agensi kerajaan. Terdapatnya penumbuhan jabatan dan agensi kerajaan bagi memudahkan telegraf dan pos. Yang ketujuh ialah pengangkutan. Pengangkutan pertama, kereta api. Pembinaan landasan kereta api di Sabah dimulakan pada tahun 1896. SBUB juga telah membina jalan raya untuk kepentingan ekonomi mereka. Yang ke-8, kemudahan pelabuhan. Munculnya pelabuhan penting seperti Labuan, Kota Kinabalu, Lahad Datu dan Sandakan untuk pengurusan perdagangan. Dan kesan ekonomi yang akhirnya ialah telekomunikasi. SBUB telah memperkenalkan perkhidmatan telegraf dan radio, terutamanya di bandar-bandar besar. Perkhidmatan ini membolehkan Sabah berhubung dengan negara lain. Pentadbiran yang kedua ialah kesan sosial. Kesan pertama adalah dari segi kesan perkembangan bandar. Bandar mula muncul menjelang abad ke-19. Setang merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan yang paling penting di Sabah. Seterusnya, pembentukan masyarakat berbilang kaum. Pembentukan masyarakat komuniti berbilang kaum di Bandar Kota Kinabalu, Sabah. Tada! Banyak kan? Yang keempat ialah perkembangan pendidikan. Mubalik Kristian telah mendirikan beberapa sekolah iaitu seperti sekolah St. Mary dan sekolah lelaki St. Michael. Yang keempat ialah perkhidmatan kesihatan. William Hood Churchill iaitu Governor pertama di Sabah telah membina hospital di Kota Kinabalu, Sandakan, Beaufort, Tawau dan juga Kudai. Tu dia hospital pertama je setau. Dia buat daripada binaan kayu je tau. Akhir sekali, binaan penjara. SBUB telah membina The Square Tower untuk menempatkan pesalah. Apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk Malaysia Kesimpulannya, kita dapat mengetahui tentang Sabah yang dulunya menggambarkan sistem kesukuan dan sistem pentadbiran tempatan sebelum kerajaan kuasa barat dan barat telah mengubah bentuk pemerintahan tersebut mengikut 3 bentuk iaitu pertapakan SBUB, perluasan kuasa SBUB dan juga pemantapan pentadbiran barat di Sabah melalui pelbagai cara. Selain itu, kita juga dapat mempelajari tentang kesan daripada pemerintahan British di Sabah sehingga dapat memajukan Sabah yang memberi kesan kepada sosial dan kesan ekonomi. Antara unsur patriotisme yang kita dapat daripada kajian hari ini ialah kita hendaklah bertungkus lumus dalam mempertahankan kedaulatan negara, sentiasa mengukuhkan perpaduan dan hubungan silaturahim antara masyarakat agar dapat hidup bersatu padu, kepentingan sikap fikir dalam bermuafakat dan memajukan negara dan akhir sekali kepentingan sikap berwaspada terhadap anasir luar. Saya berharap supaya Malaysia dapat terus menjadi negara yang merdeka daripada anasir luar sehingga ke generasi yang akan datang. Dan saya juga berharap supaya Malaysia dapat dipandang tinggi oleh kerajaan atau negara luar. Best kan pas tajuk kedatangan kuasa barat ke Sabah ni. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, lambai-lambai. Okey,